dan situasi ekonomi isi rumah yang terkesan ketika ini. Kita bersama dengan fellow Akademi Sains Malaysia, Datuk Dr. Madeline Burma. Datuk juga telah mendengar temu bual tersebut, saya kira, dan mungkin Datuk boleh kongsikan kerajaan telah umumkan pelbagai bantuan untuk isi rumah, terutama kumpulan B40 dan mereka yang terjejas akibat krisis ekonomi di bawah COVID-19 ini. Dan pelbagai fasa PKP juga telah memberikan kesan kepada isi rumah. Doktor banyak buat kajian tentang isi rumah dan juga kumpulan berpendapatan rendah. Kenapa keadaan sangat terdesak kepada kumpulan ini dan juga adakah bantuan yang diumumkan kerajaan dalam 8 ke 9 pakej bantuan, pakej ransangan diumumkan kerajaan ini lambat sampai atau tidak cukup? Okey, terima kasih ya. Terlebih dulu saya nak mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Puan Nik Faizah tadi. Saya macam nak menitis air mata saya mendengar perbincangan beliau dan saya antara mereka yang sangat menghargai. Ini yang kita kata usaha kecil, menurut beliau sangat kecil, tetapi kesannya begitu meluas sekali. So tahniah Puan Faizah, Nik Faizah. So saya harap kita rakyat Malaysia akan terus sama membantu. Okey, untuk menjawab soalan yang dikerengahkan tadi, kenapa begitu terdesak ya kumpulan B40, M40? Selama ini B40 ini, mereka ini adalah kumpulan yang dikatakan kategori 40% ke bawah, pendapatan yang kurang daripada 4,000 lebih ke bawah ya. Kalau miskin tu lain sikit kategori. So B40 ini. Sebelum ini mereka ni ada yang berniaga, ada yang ada pendapatan kerja kecil-kecilan, mungkin perniagaan kecil, tetapi ada makanan, ada pendapatan yang kalau tak bulanan, kebanyakan mereka ini ada pendapatan sekurang-kurangnya harian. Tetapi apabila berlakunya penularan COVID ini dan kerajaan telah terpaksa menggunakan pilihan, tak ada pilihan banyak, antara pilihan yang antara pertama sekali ialah lockdown ya, seperti yang kita tahu. Jadi lockdown ini melibatkan, saya sering sebut, dari segi penawaran kita, maknanya semua aktiviti ekonomi perlu dihentikan. Segala mereka yang bekerja terpaksa berhenti kerja dan kerja daripada rumah. Dari segi penggunaan juga, ini yang berniaga seperti makanan, kita yang nak pergi kedai makanan pun daripada satu ketika dulu tak boleh, tapi sekarang sudah dibenarkan. So jadi peluang mereka untuk dapat ataupun earn income ya, mendapatkan income harian tu begitu terdesak sekali, sekarang dah putus. Tapi nasib baik bagi mereka yang berniaga kecil-kecilan tu masih boleh ya, macam yang berniaga di tepi jalan mengikut SOP dan sebagainya. Jadi dari segi aktiviti ekonomi. Nombor dua ialah dari segi sumber pendapatan. Kalau dulu kebanyakan mereka ini bekerja bukan mendapat pendapatan daripada satu sumber. Dia banyak pendapatan dari pelbagai sumber. Jadi segala-gala itu semua sudah terhenti. Tidak ada ruang lagi, mereka cuma bergantung kepada bantuan kerajaan ataupun bantuan sekarang ada bendera putih, bantuan seperti daripada NGO. Jadi itu ajalah yang ada pada mereka. Dan mereka tak boleh pergi kebun, mereka tak boleh pergi buat apa-apa pun, sekadar duduk di rumah. Itu yang menyebabkan desakan itu begitu teruk sekali. Dan bagi M40, perniagaan mereka yang bekerja, ada perniagaan mereka yang bekerja, ada yang diberhenti kerja, dan ada juga yang terpaksa bekerja separuh masa. Ini menyebabkan mereka sumber pendapatan itu memang hampir kosong lah bagi mereka. Banyaknya bergantung pada bantuan kerajaan dan NGO. Dan tentunya ini memberikan tekanan kepada isi rumah dan individu dalam isi rumah tersebut. Ada doktor tahu perincian dan juga situasi mereka, kerana kita ada pelbagai laporan tentang keadaan isi rumah daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu yang dilakukan sepanjang tempoh COVID-19 daripada Khazanah. Bagaimana doktor lihat tekanan dihadapi oleh isi rumah ini dari segi psikologinya dan juga kesan daripada keadaan ekonomi yang tidak menentu kepada isi rumah ini? Terima kasih kerana isu ini telah membuka luas permasalahan yang berlaku di peringkat masyarakat akar umbi. Kalau dulu kita mungkin benda ini tidak nampak sebab mereka ada peluang. Tetapi sekarang memang konsepnya ialah desperation. Iaitu mereka begitu terdesak. Itu yang bila disebut bendera putih dan jangan rasa malu, jangan rasa segan. Memang saya bekerja di satu organisasi yang Pertubuhan Hak Asasi Manusia. Sekarang kajian tak boleh dilakukan sebab kami tak boleh pergi ke lapangan. Tetapi saya mendapat SMS, saya mendapat WhatsApp seperti yang Puan Nik Faizah katakan tadi. Orang memberitahu, boleh tak bagi duit hanya untuk makan hari ini dan
untuk besok kami ada menerima SMS ataupun WhatsApp sebegini. Sekarang jangan pula kita marah kata orang Malaysia sekarang dah tak pandai malu, tak pandai segan minta. Masalahnya sekarang kita berada dalam satu senario di mana satu mereka sudah minta benda yang paling asas itu, makanan. Which masyarakat kita tak pernah buat. Kita paling teruk pun kalau makanan tak ada pun kita pergi bercucuk tanam, kita pergi keluar mencari kerja. Tapi sekarang memang sangat terdesak sekali. Dan kita lihat mereka di luar bandar pun macam tu. Dulu orang luar bandar tak ada masalah sebab mereka boleh pergi ke kebun, boleh pergi ke... Tapi sekarang PKP, memang tak boleh keluar, tak berani keluar daripada rumah panjang. Jadi ini sangat mendesak. Maka mereka ini daripada individu masyarakat ataupun masyarakat Malaysia yang begitu kata orang independen, memang begitu tidak bergantung sangat kepada bantuan, sekarang mereka seolah-olah mendadah tangan, bergantung semata-mata kepada bantuan daripada kerajaan, NGO ataupun individu. So kita sama-sama bantu kita ya. Jangan sekali-kali memandang rendah mereka ini. Sebab ada di kalangan saya menengok dalam Facebook ada orang yang mengata bahawa ada yang itu dia kata bukan betul pun dan sebagainya. Tapi bagi saya jumlah itu terlalu kecil. Jangan kita jadikan jumlah yang terlalu kecil ini untuk mewakili jumlah yang ramai terkesan oleh penularan COVID ini dan yang hilang dan juga putus makanan. So itu yang ingin saya jelaskan. Memang teruk dan tadi ada ditanya pasal psychosociological aspect of it. Memang saya tidak ada kajian itu, tetapi saya sekarang sedang membuat meneliti tulisan hasil kajian-kajian. Sebab ya kita ada registry ya. Kita sebenarnya dulu kita pernah ada registry untuk suicide. Untuk mereka yang self-harm dan sebagainya. So, saya tak tahu sekarang di mana kedudukannya. Jadi, saya rasa ini peluang yang terbaik untuk kerajaan memulihkan semula program-program sebegini. Dan kalau kita tengok dalam pemulih, kerajaan ada memperuntukkan wang, sebagian wang untuk tujuan psikologi ini, untuk memastikan kita tidak begitu tertekan dan kita tahu ada sebenarnya tempat untuk kita meluah perasaan kita juga. Yeah. Dan doktor tentunya tahu dan juga arif tentang bantuan terkini berkenaan dengan pemulih, penjana, pemerkasa yang berikan lebih banyak bantuan cash ataupun tunai terus kepada isi rumah berpendapatan rendah ini. Bantuan ini akan berlangsung sehingga akhir tahun ini dan adakah bantuan ini mampu untuk bantu mereka ini? Bagaimana saluran yang lebih efektif dapat dilakukan oleh individu ataupun peranan wakil rakyat, NGO, orang ramai dalam kawasan kejiranan tersebut kerana semua orang duduk rumah dan semua orang ada had pergerakan yang terhad. Bagaimana doktor lihat peranan wakil rakyat, NGO, orang ramai untuk berikan bantuan ini? Okey, apa yang saya ingin kongsikan ya, sebenarnya rakyat Malaysia ni ramai yang sudah keluar membantu dengan apa cara sekalipun ya. Ada yang beri makanan, ada yang beri bantuan terus. Kebanyakannya melalui individu pun ya, dalam WhatsApp group ini sangat efektif. YB pun banyak juga yang pergi turun padang, bukan saya kata tak ada ya. Tetapi nak kata mencukupi itu memang saya kata banyak lagi yang mereka perlukan ya. Selain daripada makanan, macam saya macam lihat ya masalah pembelajaran atas talian, ramai ibu bapa yang mengeluh tentang walaupun kerajaan memberi 1 GB, masalah connectivity itu satu. Dan yang kedua ialah balik tadi pada masalah cukup ke tak cukup. Memang kalau kita lihat bantuan itu semata-mata ialah cash hand out hanya untuk meringankan. Istilah di sini ialah meringankan beban. Dia bukan penyelesaian. Yang penyelesaian yang perlu difikirkan ialah apa yang kerajaan akan fikirkan. Bantuan yang kita kena fikirkan ialah yang bagaimana untuk meningkatkan daya tahan, resilient masyarakat itu sendiri. Sekarang kita hanya menyuap mereka, memberi ikan, macam istilah yang sering digunakan, memberi ikan dan memberi pancing. Memang tidak boleh dinafikan ikan terpaksa diberikan buat ketika ini. Maksudnya kerajaan terpaksa memberikan sebab tidak ada sumber lain. Tetapi dalam masa yang sama NGO, NGI dan juga kerajaan perlu memikirkan pancing yang jenis macam mana yang perlu diberikan kepada rakyat kita supaya setiap individu nanti ada cara memancingnya sendiri. Bukan semua mancing tak boleh sama ya. Maksudnya di sini kumpulan termiskin lain caranya, kumpulan B40 lain, M40. Kita lihat
M40 yang dulunya tidak begitu terkesan, sekarang begitu terkesan. Dan ramai yang kita dengar, ada yang 30 pun yang jatuh ke bawah B40. Jadi maksudnya di sini ialah apa yang diperlukan, ya, model baru ekonomi yang memikirkan daya tahan rakyat, individu itu daya tahan dia, selain daripada bergantung pada pendapatan cash flow tu aja, ataupun pendapatan. Kerajaan kita kena memikir, bukan kerajaan ini bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata, tetapi kita kena juga memikirkan apakah cara untuk kita mempelbagaikan semua pendapatan kita, mengurangkan risiko kita, dan yang penting sekali tabungan, ya. Jadi iSinar, iLestari, iCitra itu bukan untuk kita sewenang-wenangnya, ya. Perlu digunakan untuk bayar hutang pendek, hutang jangka panjang, hutang jangka pertengahan. Lansaikan hutang dan gunakan duit itu untuk pelaburan. Itu bagi saya. Doktor, paling ringkas ke doktor, ya. Adakah doktor lihat jurang pendapatan, jurang kekayaan antara kumpulan yang paling rendah dan kumpulan paling tinggi akibat daripada COVID-19 ni akan berlarutan untuk tempoh yang panjang, kerana dengan tiada makanan, tentunya nutrisi untuk anak akan dan isi keluarga, isi rumah tersebut akan terkesan. Pendidikan dengan keadaan PDPR ketika ini, dan mungkin isi rumah yang pendapatan rendah tidak mendapat akses yang sama dengan isi rumah pendapatan tinggi. Adakah doktor lihat jurang ini akan berkekalan untuk tempoh yang lama bagi isi rumah pendapatan rendah dan juga pendapatan tinggi ini? Ya, pasti, ya, sebab kita ada kategori T20, M40 dan B40. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri ada menyebut, dia kata yang M40 tu mungkin dah jatuh, dah kurang sekarang, dah jadi 30. Jadi B40 tu makin meningkat jumlahnya, bukan 40, mungkin B50 dah sekarang. Jadi di satu peringkat, ia apa kita katakan, dia menyebabkan golongan itu semakin saksama. Maknanya saksama makin sukar tu makin ramai yang merasakannya. Tetapi yang sedihnya, jurang yang paling miskin dengan jurang yang paling kaya itu semakin meluas. Sebab kita lihat ada syarikat-syarikat yang untung sampai 200 lebih peratus dia punya keuntungan. Jadi mereka inilah yang akan menyebabkan skewed. Tetapi ya memang jelas kelihatan COVID ini memperluaskan jurang, bukan saja jurang pendapatan, jurang kekayaan, jurang peluang, dan juga jurang-jurang yang lain yang belum pernah kita fikirkan. Macam kita tengok tadi psikologi, kita lihat dari segi pendidikan, walaupun dari segi, dan juga nutrisi. Memang kajian UNICEF menunjukkan anak-anak kita di flat. Itu baru kajian di flat. PKR yang rendah. Jadi memang saya perlu mengakui bahawa kita akan melihat jumlah yang miskin bertambah dan jurang ketakseimbangan ini semakin melebar. Terima kasih Fellow Akademi Sains Malaysia Datuk Dr. Madeline Berma berkongsi berkenaan dengan hashtag bendera putih serta cuba memahami apakah yang dilalui oleh isi rumah ketika ini susulan daripada kesan pandemik COVID-19 kepada ekonomi isi rumah, dan kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini.